Nak turun negara dia, dia pakai macam tu. Pasal apa? Sebab dia hanya jadi warga negara yang baik. Sebab Saudi waktu tu, nak turun negara dia, mesti pakai macam tu. Tapi hari ni Saudi dah jadi Saudi moden. Hancur dah Saudi lah ni. Tak ada Sayyidina Muhammad. Masuk Allahu Akbar. Seolah-olah bukan negara yang ada Kaabah dan Madinah. Sacok lah. Tu alamat kiamat. Tu tak kira di lain-lain lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang untuk kesekian kalinya masih lagi membimbing kita, memberi pedoman, taufik dan hidayah, memberi kesempatan pada kita untuk kita bersama lagi pada pagi ini untuk kita bersama-sama merenungi, memuhasabah diri terhadap satu tajuk, iaitu kesempurnaan solat, kesempurnaan kehidupan. Kesempurnaan solat, kesempurnaan hidup. Majlis pada pagi ini, anjuran dan tajaan ialah daripada grup Tazkirah Hati SK Titi Serong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua warga SK Titi Serong, Allah Subhanahu wa taala pandu mereka untuk sentiasa berada di atas landasan kebenaran, di atas landasan agama, sehinggalah ke hujung usia, walaupun banyak halangan-halangan untuk menjadi orang baik dan orang soleh berada di hadapan. Pada pagi ini, kesempurnaan solat dan kesempurnaan hidup menjadi tajuk yang insya-Allah kita cuba untuk kita hidup di dalam tajuk ini. Sembahyang ialah tiang kepada agama. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nabi sebut sembahyang ialah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang berarti dia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sembahyang maka berarti dia telah meruntuhkan agama. Dalam maksud agama dalam diri seseorang dan agama dalam kehidupan kita dalam sesuatu masyarakat. Orang yang sembahyang berarti dia telah mendirikan agama dalam diri dia. Dan dia juga telah mendirikan agama dalam masyarakat dia. Orang yang meninggalkan sembahyang berarti dia sedang meruntuhkan agama dalam diri dia. Dan dia juga telah meruntuhkan agama dalam masyarakat dia. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam satu hadis yang merupakan ancaman kepada kita. Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesiapa yang meninggalkan sembahyang maka dia menjadi kafir terang-terang. Man taraka salata faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang maka sesungguhnya dia jadi seorang yang kafir terang-terang. Itu zahir hadis. Di sana para ulama khilaf terhadap makna daripada hadis ini. Dalam makna yang lebih sederhana, orang yang meninggalkan sembahyang taklah sampai di kafir terang-terang. Tetapi orang yang meninggalkan sembahyang ialah orang yang terang-terang mengkufuri nikmat kewujudan diri dalam kehidupan dia di kehidupan di dunia yang sementara ini.
Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sembahyang juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menimbulkan dalam diri kita suatu perasaan yang dipanggil perasaan kehambaan bagi setiap orang yang mendirikan sembahyang. Sembahyang ni dia bukan setakat kita menunaikan, tapi sembahyang mestilah dalam makna mendirikan. Kalau kita sembahyang, kita sebut dalam lafaz sembahyang, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai, adaan, kerana Allah Ta'ala. Dalam perkara yang berkaitan dengan lafaz sembahyang, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, kita sembahyang 4 rakaat. Habis sembahyang, orang tanya, sembahyanglah. Sembahyanglah. Kita bukan setakat kita nak jawab bahawa kita dah menunaikan, tapi kita nak sembahyang itu dalam makna kita telah mendirikan. Bukan setakat menunaikan, tapi mendirikan. Itu yang disebut oleh Allah, aqimus salah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Sembahyang bukan setakat Tuhan suruh kita tunaikan, tapi Tuhan suruh kita dirikan, mendirikan sembahyang. Bila kita sebut dirikan, berarti kita menghidupkan sembahyang. Ataupun dalam bahasa yang lain, meletakkan dalam sembahyang itu ruh sembahyang. Ruh sembahyang ialah khusyuk. Ruhus salatil khusyuk. Ruh kepada sembahyang ialah khusyuk. Mana-mana orang yang sembahyang tapi tidak ada kekhusyukan, berarti dia tidak mendirikan. Mendirikan maknanya kita sembahyang dengan ruh sembahyang. Macam mana orang yang sembahyang dengan ruh sembahyang? Orang yang sembahyang dengan ruh sembahyang, dia akan keluar daripada sembahyang membawa perilaku di dalam sembahyang ke luar sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, sembahyang ni kita disunatkan untuk melihat ke tempat sujud. Hatta ketika kita sujud pun kita kena tengok tempat sujud juga. Ada orang ketika qiyam, ketika rukuk, dia memandang tempat sujud. Bila sujud, dia pejam mata. Ketika sujud pun kita kena celik melihat tempat sujud. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita meletakkan mata kita di tempat yang sepatutnya di hadapan Tuhan kita. Sebagai contoh yang lain, kita menghormati orang ialah dengan cara, kalau kita main rumah orang, dengan kita tengok sana tengok sini, tu kita tak beradab di rumah orang. Beradab di rumah orang, jaga pandangan mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha nak masuki syurga dan dipimpin untanya masuk ke syurga, maka akan di-announcekan kepada semua makhluk manusia, tundukkan pandangan semua. Sayyidina Fatimah akan memasuki syurga. Baik. Begitulah kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di hadapan orang-orang utama. Bila kita bercakap dengan para ahli ulama, guru-guru kita, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk di hadapan mereka dengan kita menundukkan kepala dan pandangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka kalau begitu dengan para alim ulama, waris-waris Nabi, begitulah selayaknya kita di hadapan Tuhan pun. Jadi kita tunduk, melihat dapat sujud sebagai tanda penghormatan dan bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil bertaadub ma Allah, ataupun kita itu beradab dan berakhlak dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perbuatan itulah yang kita nak buat keluar ke dalam kehidupan kita. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Nabi kita berjalan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih banyak melihat bumi daripada melihat langit. Begitulah seorang yang beriman. Begitulah seorang yang berakhlak, mencontohi nabinya di dalam kehidupannya. Jaga pandangan mata. Maka mata ni kena ekonomik penglihatan. Jangan kita boros sangat menggunakan mata melihat segala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kehidupan kita macam tu rupa, kita tak boros melihat sesuatu, itulah yang menjadikan nanti bila mana kita masuk dalam sembahyang, dia menolong hati kita supaya khusyuk. Kalau kita tengok banyak masuk dalam hati kita, dan itulah yang jadi permainan yang mengganggu kita dalam solat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mata ni dia turun ke hati. Mata ni dia turun ke hati. Yang kita tengok, yang kita pandang, itulah yang akan menjerap ke dalam hati dan duduk di dalam hati. Maka kesempurnaan kepada sembahyang itu akan memberi kesempurnaan dalam kehidupan. Dekik mengait hak dalam sembahyang, buat keluar sembahyang. Macam mana kita luar sembahyang, seperti mana kita dalam sembahyang, jadi dia berkait dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu seseorang yang sembahyangnya diterima oleh Allah dalam bentuk melaksanakan seperti mana yang kita cakap tadi, jadi sembahyang tu akan mengubah dia seseorang di luar kehidupan dia. Dalam kehidupan dia tu akan terubah dengan sebab sembahyangnya yang macam tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina. Ini kalau sembahyang diterima oleh Allah. Maka sebab itu orang yang sembahyangnya baik, sembahyangnya elok, sembahyangnya cantik, sembahyangnya sempurna, akan menjadikan dia sempurna dalam kehidupan dia. Sembahyang tu boleh ubah cara seseorang. Tapi kalau sembahyang tu reject, sembahyang tu Tuhan tak terima, maka sembahyang tu tak boleh memberi kesan pada seseorang di dalam kehidupannya. Maka sebab itu Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah janji sesungguhnya sembahyang itu mencegah fahsya dan mencegah mungkar. Maknanya orang ni kalau ada sembahyang, dia tak sanggup dan tak gamak nak buat benda jahat. Hanya orang yang boleh landa apa sahaja larangan Allah, dia landa macam tu ya. Dia tak rasa apa, dia tak kisah. Puncanya sebab dia tidak sembahyang. Ataupun kalau dia sembahyang lah, tapi tak cukup. Maka sebab itu subhanallah, sembahyang ni penting. Sebab dia merubah kehidupan seseorang. Kalau seseorang itu dia hijrah daripada buruk kepada baik, tapi dia tak maintain, tak pertahankan sembahyangnya, dia tak akan mampu untuk mempertahankan penghijrahan dia. Tapi kalau dia sembahyang, dia jaga sembahyang, sekalipun sebelum tu dia bukan Islam pun, dia masuk Islam, tapi dia jaga sembahyang, sembahyanglah akan mengubah perangai, peribadi, akhlaknya, kehidupannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang penting. Maka sebab itu isu sembahyang ni dia bukan isu peribadi, dia isu kemasyarakatan.
Kalau kita nak masyarakat kita baik, kita kena pasti masyarakat kita bersemayam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang kata semayang peribadi. Kalau kita tanya, semayang? Jangan dia soalan macam tu. Soalan tu terlalu personal tu. Peribadi. Tak boleh. Tak. Semayang ni dia masyarakat. Kalau masyarakat kita orang tak semayang, tersedut arak lah. Susah percaya lah. Kita bagi amanah apa pun kat dia, dia mungkin akan memungkirkan amanah yang kita bagi, ataupun dia mensia-siakan amanah yang kita bagi. Bahkan mungkin dia musnahkan amanah yang kita bagi. Puncanya satu ya, tak semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu bos-bos besar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu mana nak temu juga staf-staf baru, soalan yang tuan-tuan mesti tanya ialah semayang. Ada orang dia belek file, tarik file, tengok file, tanya curriculum sekolah macam mana, tak ada satu soalan pun tanya semayang. Silap hari bulan, lebih malam lagi, hak tanya pun tak semayang. Mana sama-sama mewujudkan satu situasi yang menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bidang yang kita terjun, kita menempah gagal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang ni dia bukan sekadar kita kata macam tadi, sembahyang. Kita sembahyang. Dia tengok sembahyang ni, kalau sembahyang itu berkualiti, maka penghasilan kerja orang tu akan berkualiti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ada satu buku yang disusun oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Limadha ta'akhara al-muslimun? Mengapa umat Islam mundur? Cuba cari tengok dalam Shopee kok ada buku terjemahan. Mengapa umat Islam mundur? Soalan Sayyidina Muhammad. Cuba buat keluar, cari dan baca. Bila kata baca buku tu, jawapan kepada mengapa umat Islam mundur berada di akhir buku. Sebab umat Islam mundur adalah kerana umat Islam kalau sembahyang, mereka tidak melazimi saf yang pertama. Tu punca dia. Orang lebih suka sembahyang duduk saf belakang-belakang. Orang lebih suka sembahyang cari tiang. Tak ramai orang yang sembahyang suka duduk saf yang pertama. Kalaulah itu wujud dalam masyarakat Islam, akan jadi macam di Mekah. Mudah dah nak dapat duduk saf pertama, depan, betul depan Kaabah. Payah, sangat payah. Orang yang berusaha saja yang akan dapat. Kalau duduk saf pertama pun, duduk ni kira dia kecil. Jadi kecil sebab berhimpit-himpit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang Arab di Mekah. Dia nak duduk saf pertama, dia upah orang piduk di saf pertama. Bila mana orang yang dia upah, tentulah upah dah mahal. Kalau tidak, mana mungkin kawan tu mau terima. Setiap waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, dia tak pernah terlepas daripada duduk saf yang pertama. Sebabnya kerana dia upah kawan tu lah pergi usaha, pergi duduk saf pertama. Lepas tu sagi dia main, dia tepuk. Tepuk tu bagi duit, pergi. Maknanya tu bagi dia sebut bersungguh-sungguh untuk dosa yang pertama. Tambah-tambah di Mekah. Seperti Nabi sebut, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wa saffil awal fa in lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihima," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah manusia tahu kelebihan yang ada pada azan dan kelebihan yang ada pada saf yang pertama, kalau tak dapat azan dan duduk saf yang pertama, melainkan dengan mengundi, lastahamu, manusia akan sanggup mengundi. Tapi tak pernah dengar lagi sampai orang rakam, orang melaporkan, ambil gambar, orang berebut saf pertama.
Masih belum ada lagi. Pasal orang tak tahu kelebihan. Jadi sebab umat Islam mundur, sebab umat Islam kalau sembahyang tidak melazimkan dirinya berada di saf yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau orang ni passion dia jaga saf pertama, bidang apa pun dia terjun dia akan maju. Dia berniaga, perniagaan dia akan maju. Dia pelajar, dia akan maju dalam pelajaran dia. Dia ulama, dia akan berada di hadapan lebih pada orang lain. Bidang apa pun, terjunlah. Jaga saf pertama ya. Tidak akan gagal. Siapa kata ni? Nabi kita kata. Siapa Nabi kita? As-Sadiqul Masduq. Orang yang cakapnya benar dan dibenarkan cakapannya oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap mengikut hawa nafsu. Nabi bercakap mengikut yang diwahyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wahai umat Islam, marilah jaga sembahyang. Hari ini orang cuba gagalkan kita. Dia sembahyang ni dia kena sempurna. Mayang renggang tu tak sempurna. Mayang renggang hukumnya makruh. Dalam apa situasi sekalipun hukumnya makruh. Hari ini orang cuba menyebabkan kita tak sempurna. Sebab orang nak musnahkan agama kita. Orang nak hancurkan agama kita. Lepas tu pula, bila timbul isu macam ni, maka orang yang hari tu makin banyak pergi masjid, hari ni dah mengurang pergi masjid. Macam mana agama akan jadi? Ini fitnah pada agama. Yang tu yang Nabi kata, wala taj'al musibatana fi dinina. Ini doa Rasulullah. Wahai Tuhanku, jangan jadikan musibah dalam agama kami. Hari ini oleh kerana kita duduk di akhir zaman, maka jadi fitnah pada agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula disusahkan pula. Cukup 2 dos baru boleh pergi. Orang hak 2 dos pun tak pergi. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa akan jadi pada agama? Tak tahu. Agama hancur. Moga-moga secepatnya Allah tolong agama kita, insya-Allah. Kita kena pakat berdoa. Sembahyang kena sempurna. Nabi kata, hampa nak sembahyang hampa sempurna ataupun hampa pecah hati hampa. Hampa pilih. Hampa nak hampa sama saf ataupun pecah hati hampa. Berkelahi. Lah berkelahi. Masalah Sayyidina Muhammad. Berkelahi dalam kampung. Mungkin dia Kuala Lumpur lah, di kampung berkelahi. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila nak mai, cukup 2 dos. Tak ada. Hampa jangan mai. Berkelahi di kampung ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Hampa pembawa. Belum tentu. Hak kena dos pun kena. Hak tak kena pun, hak tak ambil dos pun kena. Belum tentu. Pecah hati orang kampung, hati masyarakat. Atau Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu nak tengok sesebuah kampung itu aman damai, kamu tengok saf mereka. Kata Rasulullah. Kalau sembahyang culan calin, tak sama saf, kita faham kampung ni, faham hati lepas pecah. Lepas kira duk clear. Tapi kalau kita jaga, macam zaman Rasulullah, Sayyidina Umar jaga tarik, jaga saf. Dia bahkan jaga saf. Sebelum daripada Nabi angkat takbir, dia pasti saf semua sama. Kalau ditarik pedang, tarik. Kalau tak sama saf, habis tumit-tumit semua. Faham tak? Tapi semua sama. Itu zaman Rasulullah. Semayang ni duduk pada kehebatan umat. Lepas tu saya kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena pasti bagi elok. Moga-moga ada perubahan SOP. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tak sampai kita pun tak tahu. Cara fikir masing-masing tak sama. Dah 2 tahun lah mayang jarak-jarak. Tapi tak mengurang pun, tak mengurangkan pun kes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali kita kena balik pada agama lah. Kempen
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penghayatan pada agama, khususnya solat, mesti dia ambil berat. Punya beratnya sembahyang ni sampai Nabi suruh mak ayah suruh anak sembahyang ketika anak berumur 7 tahun. Muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'in. Suruh anak kamu sembahyang ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun ni, 7 tahun sudah pasti 7 tahun bulan Islam. Kalau 7 tahun bulan Islam, berarti umur 6 tahun tu dah 7 tahun lah. 6 tahun bulan Masihi, dah 7 tahun bulan Islam. Itu kena suruh dah sembahyang. Dan suruh sembahyang ni pula, masalah Sayyidina Muhammad, dia kena suruh. Dia bukan suruh sekali, dia kena suruh beribu kali. Abang, sembahyang lagi. Tak lagi mak, sembahyang dulu. Suruh sembahyang. Lepas tu kita kata, suruh sembahyang, suruh, tak sembahyang lagi. Passion, dia memang kena suruh. Sampai rap. Sampai jadi kebiasaan. Sampai dia sembahyang, dia tak boleh tinggal sembahyang. Barulah orang tu akan jadi orang yang sempurna dalam kehidupannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena suruh sampai dia sembahyang, sampai dia lekat sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia dah sembahyang, lempak pergilah dunia mana pun, tak apa dah. Hantarlah pergi mengaji mana pun, hantar pergi mengaji, hantar negara orang putih, tak ada orang Islam pun tak apa. Dia akan jadi seorang Muslim yang baik. Islam ni dia nak melahirkan seorang Muslim yang baik. Ajaran sekular dia hanya nak melahirkan seorang warga negara yang baik. Dalam negara baik, luar negara tak tahu je. Ada sekali kami nak pergi Mekah, transit di Thailand. Waktu kapal terbang nak terbang, dia ambil orang lain, orang daripada Thailand, Bangkok. Naik orang perempuan pakai seksi, hitam semua, lengan tak ada, baju tak ada lengan, rambut pun free hair. Kita nak kata, ish ni siapa dia? Arab kah? Tak Arab kah? Bila tak sampai ke Jeddah, hak tadi ni, hak pakai seksi tu tak segan silu, bangkit bersiap buh purdah. Tu habis lah tu. Soalan nak turun negara dia pakai macam tu. Pasal apa? Sebab dia hanya jadi warga negara yang baik. Sebab Saudi waktu tu nak turun negara dia mesti pakai macam tu. Tapi hari ni Saudi dah jadi Saudi moden. Hancur lah Saudi lah ni. Soalan Sayyidina Muhammad masuk, Allahu Akbar, seolah-olah bukan negara yang ada Kaabah dan Madinah. Sacok lah. Tu alamat kiamat. Tu tak kira di lain-lain lagi. Di Dubai, negara Arab yang lain. Jadi subhanallah. Tapi kalau seorang Muslim yang baik, di mana pun dia ada, dia baik. Di rumah dia baik, di kampung dia baik, di Kuala Lumpur dia baik, luar negara dia baik, dalam negara dia baik. Baik ni mau datang mana? Dah semayang. Tak semayang. Sama juga orang nak membina anak kita. Anak kita orang kenal kat dia. Kita panggil lah, dia main rumah kita, main rumah kita dulu. Hak kenal anak kita. Sembang. Soalan yang tuan-tuan jangan lupa bertanya. Semayang. Mungkin soalan tu kelakar kot. Ataupun soalan tu, bila tanya-tanya soalan tu, merah padam dalam muka kalau tak semayang. Soalan Sayyidina Muhammad, semayang tak? Ish, apa bakal Pak Mentua aku tanya soalan ni? Leceh. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi tu soalan tu penting. Kalau dia tak semayang, tu seharap dia boleh bela anak kita. Kalau dia tak semayang, tu seharap dia boleh membentuk agama dalam diri anak kita, cucu kita. Ni cucu kita ni, yang kita harap kita nak cucu kita jadi cucu, anak-anak yang soleh, keturunan kita jadi keturunan yang baik-baik. Tapi dia tak semayang, tak boleh pergi. Soalan saya, tak ada kaji baik. Orang nak minta kerja, kena tanya semayang ataupun tak.
Orang nak bina anak kita pun kena tengok soalan sama juga. Bayang ataupun tidak. Sebab dia rupa pada kehidupan seseorang. Dia rupa kepada gambaran kehidupan seseorang. Sembahyang, orang sembahyang dia macam ni. Orang tak sembahyang dia macam ni. Dia takkan sama. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengikat seseorang itu kebaikannya di tengah masyarakat dengan kebaikan dia dengan dia. Orang tu dengan Allah. Kalau dengan Allah pun lebih kurang, boleh percaya apa? Dengan Tuhan dia sendiri pun dia boleh berhalai-balai bab hak dengan Tuhan. Dengan orang boleh percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sembahyang itu mencegah fahsyak, mencegah mungkar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak praktik boleh. Selagi niat kita keluar, carilah couple-couple. Kalau hang buat jumpa di traffic light, waktu pun cermin kereta, tanya, sembahyang tak? Soalan Sayyidina Muhammad. Cuba try tanya tengok. Hak duk couple-couple tu lah. Hak bukan kita confirm bukan lagi bini ya. Sembahyang tak? Jawapannya satu ya. Mesti tak sembahyang. Takkan sembahyang sanggup peluk-peluk macam tu. Tak mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang betul mencegah fahsyak. Sembahyang betul mencegah mungkar. Siapa kata ni? Allah sendiri. Dia tahu. Dia Maha mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kalau jumpa kadang-kadang orang biasa je, pakai solat jin biasa je, tapi dia sembahyang, boleh haram. InsyaAllah. Boleh percaya. Tapi kalau dia praktik, dia mempraktikal, dia praktikal dia dalam kehidupan, tak mengikut agama, cedera juga. Contoh, Ustaz Mani pernah masuk sembahyang satu di Pusat Dakwah. Kalau Ustaz masuk kawan ni budak perempuan. Dia masuk pakai seluar jin satu. Orang pakai seluar orang. Dia pakai seluar jin. Pakai baju adik pula. Pakai baju sendiri. Adik dia pakai pempek pakai pula. Langsung nak semayang. Soalan sinamal. Sebelum masuk semayang tu, dia duduk lah. Duduk macam budak kampung lah. Bertertib lah. Duduk macam duduk timpuh lah. Bila duduk macam tu, seluar jin loreh tak? Loreh. Baju adik terangkat tak? Terangkat. Ustazah kata nak teguk budak ni. Tapi nak semayang. Soalan Sayyidina Muhammad. Ustazah ni kuat juga amal ma'ruf nahi munkar ya. Soalan Sayyidina. Dia kata, adik ke anak tak tahu. Dia kata, adik, ni tak boleh semayang macam ni. Macam mana semayang tapi macam ni? Sagi lepas daripada semayang, dia keluar pada masjid. Dia betul-betul dia masih mengekalkan pendedahan aurat tangan sekerat. Lepas tu selok fit pula. Kalau macam tu, maknanya semayang tak ubah kehidupan dia. Makna apa? Semayang Tuhan tak terima lagi. Kalau semayang Tuhan terima, dia dah ubah kehidupan ni. Semayang. Semayang ni nak terima, dia bukan kita ikut orang. Orang semayang, kita semayang. Dia kena belajar. Semayang sangat berkait rapat dengan kehidupan. Kehidupan sangat berkait rapat dengan semayang. Dia kait mengait. Jadi, maka itulah makna daripada kesempurnaan salat, kesempurnaan hidup. Allah SWT. Siapa-siapa yang nak hidup yang sempurna, jaga Allah. Di Mesir, saya pernah tengok satu maktabah. Buku. Bila kita nak pergi beli buku ni, nak masuk waktu zuhur, mereka dah siap lah. Hampak tempat sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dah siap. Hampak tikak nak sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang, mereka azan. Mereka jaga Tuhan. Dan mereka di antara
maktabah besar di Mesir yang maju perniagaan. Dia penjaga Tuhan. Orang kita ni, dia tak jaga Tuhan, dia jaga kawan. Ada seorang kawan saya tu, dia jaga pasar malam. Dia kata, "Ustaz, ramailah orang jaga pasar malam tak semayang. Kita tak tahu pun, kita pergi beli ya. Tapi dia meninggal, dia kata macam tu. Dan dia tanya orang, hang siapa tak semayang?" Jawapan lagi ni, dia sempat tanya 3 orang, 3 jawapan. Hang siapa tak semayang? Gila anak semayang. Orang macam ni anak semayang. Kan maghrib tu masa malam tu, waktu tu yang orang bertimpah semua kan. Gila hang anak semayang. Kata gila pula. Ni orang lu macam ni anak semayang. Oh gila maknanya. Tanya orang lain pula pasal apa hang tak semayang. Aku bukan nampak aku tak semayang. Aku malu. Hang malu ke siapa? Dia tunjuk kawan pula. Pasal apa kalau dia semayang, kawan tu kata, hang rajin semayang. Dia malu. Ada orang jenis tu. Ada orang yang tak semayang. Siapa tak semayang? Dia kata, aku bukan apa. Aku takut orang curi. Dia takut dia semayang tu lagi orang curi. Bukan jual apa sangat pun. Ropak lekor, curi pergi lah. Bukan nak habis pun. Allahumma salli ala. Tapi macam tu lah masyarakat. Kadang-kadang dia tak perlu pergi masjid pun. Tak perlu pergi surau pun. Belakang van dia tu. Siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat untuk ambil wudu. Semayang. Saya tengok di Kelantan, orang semayang, orang tak kira. Satu orang perempuan niaga tepi jalan, jual jagung. Dia semayang Allah pakai telekung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu dia punya berniaga, dia berjaya. Tapi kalau dia nak bila dia nak berniaga, dia tak peduli Tuhan dah. Dia kira dia ingat dia boleh bangunkan ekonomi dia sendiri. Tak boleh, tak akan mampu sebab dia tak jaga Tuhan. Jadi kalau kita hidup ni, jagalah Allah. Perkara pertama yang kita nak jaga dia ialah berkait dengan sembahyang, solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sembahyang, Nabi kata, as-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama. Kalau tak sembahyang, tak ada tiang kita diri. Boleh kita berdiri rumah tak ada tiang? Tak boleh. Dia mesti nak dirikan sesuatu dengan ada tiang. Jadi kalau kita sembahyang, kita buat hal lain, tapi kita tak sembahyang, tak ada tiang. Rabban Nabi. Orang Melayu ni, Musa Sayyidina Muhammad, sembahyang tak apa suka. Tapi puasa dia boleh puasa tak? Buatlah apa pun ibadat. Kita tak buat sembahyang, kita tak dirikan sembahyang, berarti kita tak buat tiang. Semua akan runtuh. Adapun semua tak terpakai. Maka jaga sembahyang bagi elok, buat terbaik dan dirikan sembahyang secara berjamaah. Itulah yang akan mengukuhkan masyarakat. Itulah yang akan mengukuhkan umat Islam di seluruh alam dan dunia ni, insya-Allah. Bila mana kita mengabaikan yang sepatutnya kita tunaikan dalam praktikal sembahyang, tentulah bermula kehancuran umat ini. Ada satu masa waktu saya di Mesir dulu, dan dalam awas 90-an, berlaku pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Haram Ibrahimi di Palestin. Pagi itu mayang subuh 200 orang mati ditembak tengah sembahyang. Yang ditembak ni katanya warga negara Amerika. Dia mai ke Israel, dia mai ke Palestin, dia tengok orang sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Dia gabra. Dia ketak. Sebab kaedah Yahudi, bila mana orang Islam sudah sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat, berarti Islam dah dekat nak menang. Itu pahaman Yahudi. Bila tengok orang sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat, dia kata nak cerita perasaan dia. Jadi dia hilang dia punya pertimbangan, dia tembak 200 orang mati. Allah semua mati syahid. Tapi bila ditangkap oleh kerajaan Israel, dia dikatakan konon-konon dia gila. Sebenarnya itu perasaan Yahudi bila mana tengok umat Islam pegang agama macam tu. Bila umat Islam dilekangkan daripada pegang agama, khususnya sembahyang, jadi begitulah cara mereka melemahkan umat Islam.
Sebab zaman dulu kaedah ni sebenarnya ambil daripada kaedah Bani Israel juga. Nabi Allah Musa, ya Rasul, Fir'aun ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah musuh Nabi Allah Musa. Tapi Fir'aun ni, dia boleh mengarahkan sungai ni untuk patah balik. Mengalir daripada hulu ke hilir, dia boleh suruh patah balik. Naik balik sungai ni. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada pada Fir'aun. Sehingga bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak melemahkan Fir'aun, Fir'aun kuat macam apa? Fir'aun sebab dia ada sunnah Nabi Allah Musa. Di antaranya tongkat. Fir'aun bertongkat. Yang kedua, Allahumma salli ala Rasulullah, Fir'aun ada janggut. Allah wahyukan kat Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, kalau hang nak berjatuh Fir'aun, hang kena buang sunnah hang duk dia. Jadi Nabi Allah Musa, bila Allah arah suruh macam tu, peace. Allah suruh pergi buang sunnah dia yang duk kat Fir'aun. Nabi Allah Musa cari jalan macam mana nak buang janggut di dia, macam mana nak buang tongkat di dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fir'aun tu, dia ada sarung janggut. Hari nak pakai janggut macam ni lah, tak pakai sarung. Hari tak mau janggut, dia sekuk macam tu. Bila sekuk macam tu, tak tahulah kaedah dia macam mana. Tapi kalau pergi ke Matahaf Fir'aun, muzium Fir'aun, kita bertengok macam mana janggut Fir'aun tu. Sarung janggut tu. Bila bawa sarung tu, tak ada janggut lah. Salah semua. Nabi Allah Musa kata dia, hang kata hang Tuhan. Tuhan apa ada janggut? Janggut nampak tua. Lekeh ha? Dia terfikir juga, betul juga. Akhirat dia bang janggut. Nak bagi nampak muda. Lekeh lah Tuhan tua. Tu Nabi Allah Musa kata kat dia, Musa ala Sayyidina Muhammad, lagi satu tongkat hang. Tongkat ni orang tak larat. Tuhan apa? Tongkat tak larat Tuhan, teruk sangat. Dia pun buang. Tak itulah kelemahan Fir'aun. Bila dia buang semua tu memudahkan Nabi Allah Musa berdepan dengan dia. Mana agama ni kekuatan. Agama ni kekuatan. Hal ni yang cuba musuh Islam buang daripada kita. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu mana jatuh kerajaan Uthmaniyah di Turki. Mustafa Kamal Atatürk, lepas jatuh khilafah Uthmaniyah di Turki pada 1924. Ni naik balik ni 2024, 100 tahun. Tak ada 100 naik balik dah khilafah ni, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bila mana semua rakyat Turki ketika tu diharamkan berkopiah atas kepala. Diharamkan berserban. Sebab secara drastik nak bagi jadi macam Eropah. Sekular. Kemudian diimport topi daripada luar. Nak ganti kepiah dan serban. Sampai terdesak kilang-kilang topi di Eropah nak masuk ke Turki ketika tu. Banyak nak tukar nak bagi topi semua. Faham tak? Cara nak lemahkan Islam, buang kekuatan agama. Selagi mana kat kita ni ada kekuatan agama, sama tu kita akan kuat. Itu sunnah. Bila buang Islam, praktikal agama, syariat dan juga syiar, itulah cara melemahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka umat Islam, contoh kita kata tudung. Bila semua tempat kita jumpa tak mana pun orang perempuan pakai tudung, mana apa? Islam dah mula nak kuat. Tapi hari ni saya risau balik. Orang lelaki jarang dah dilihat dulu-dulu pakai seluar pendek. Lah dia mula balik pakai seluar pendek. Jadi ini cara yang dibuat untuk melemahkan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, pegang agama bagi kuat, bagi kemah. Perjuangkan agama dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Hidupkan agama.
Bila mana agama kuat, kita pakai hidupkan, Islam akan bangun, Islam akan bangkit semula. InsyaAllah kita akan melalui satu saat yang kita impikan. Islam akan balik menjadi kuasa besar dunia, InsyaAllah. Mudah-mudahan umur kita panjang, kita sempat melihat Islam merintah dunia balik, InsyaAllah, sebelum daripada dunia kiamat. Jadi jagalah agama, jagalah kerukunan semayang, kerana dia kekuatan kepada Islam, kekuatan pada agama ini. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.